Okay, so untuk lecture ni saya akan tunjuk macam mana kita nak buat tone render. Okay, so saya dah ada scene saya ni dengan semua asset saya. And dekat sini saya nak make sure semua mesh ni dia separate. Okay, so kalau kita tengok kat outliner, so kita kena make sure tak ada mesh yang kita combine. Sebab nanti bila kita render, tone render tu dia akan detect setiap mesh ni. Okay, so kalau kita combine ni sebagai satu, outline tu dia akan buat dekat luar ni je. Okay, so kita nak pastikan semua mesh tu separate. Okay, and then saya nak buat basic lighting saja. Okay, sebab kita nak render guna Arnold, so kita kena make sure kita ada basic lighting. So kita nak guna sky dome light pun boleh. Okay, tapi untuk demo ni saya nak cuba make simple lah. Okay, and then intensity dia saya cuba bagi dalam 6. Okay, and then kita cuba try buat test render. Okay, semua mesh ni saya assign sebagai blend. Okay, lepas ni kita akan tengok macam mana kita nak assign tone render. Okay, so kita cuba pergi ke Arnold, kita tengok render dulu. Play. Okay, so ni just blend render. So kita cuba bagi ruang sikit. Okay, and saya rasa mungkin lighting tu kita boleh bagi cerah sikit. Okay, kita cuba stop render. And then mungkin dalam 9. And then kita render. Okay, so ni good starting point. Okay, so saya stop dulu. And then saya pergi ke Hypershade untuk kita set up kita punya tone shader. So, kita bagi ruang untuk graph. Okay, so untuk tone render kita akan pergi ke Arnold. And then kita search AI tone. Okay, and then saya klik. Just remove supaya kita boleh tengok node-node yang lain. So AI tone, and then saya nak klik. Pastikan saya pause dulu render. So saya minimize, and then saya nak assign ke semua mesh ni. So kita boleh je nak drag and select semua mesh, ataupun kita boleh pergi ke blend shader ni. And then kita boleh select object based material. And then saya just assign. Pergi ke AI tone, right click, assign material to selection. Okay, so just deselect. And then kita buka balik render, and then kita cuba render sekali lagi. Okay, sepatutnya by default kita takkan dapat outline ni. So saya cuba reset balik saya punya render setting. So pergi ke render setting, and then saya just reset. So preset, and then default setting. Okay, so by default kita takkan nampak outline tu. So apa kita boleh buat, kita pergi ke Arnold renderer, kita pergi ke filter, and then dalam type ni kita akan pergi ke contour. Okay, so kita akan dapat outline ni. Okay, so saya just tutup render setting, and then kita pergi ke Hypershade, and then kita boleh buat adjustment. So firstly saya nak kecilkan dia punya outline. So kalau kita klik AI tone, and then dekat edge kita ada width scaling. Okay, so sekarang ni kita dalam 1, so mungkin kita boleh try 0.2. Okay, mungkin terlalu kecil, kita try 0.4. Okay, so saya rasa tu nampak okay. Cuma apa yang kita boleh improve ialah kita nak outline yang lagi detail lah. So kalau kita pergi ke angle threshold ni, okay, sekarang ni dia detect dalam 180 darjah. So mungkin kita boleh cuba 20. Okay, so bila kita cuba adjust angle, kita akan dapat lebih banyak detail daripada geometri kita tu lah. Okay, okay, so kalau kita tengok dekat outline ni, kalau kita tengok small line ni dia konsisten. So dekat mana kita boleh cuba tambah satu lagi node.
iaitu AI facing node. So kalau kita pergi ke Arnold, kita tekan AI facing ratio. So apa node ni buat ialah dia boleh detect kita punya kamera. Okay, so kalau kamera yang kita tengok sekarang ni dalam perspektif kamera, so line tu dia akan nampak lagi random lah. Okay, so basically kita just pergi ke AI facing ratio, and then kita boleh masukkan ni dalam width scaling. Okay, so boleh kita cuba middle click and then pergi ke width scaling. Okay, so width scale, facing ratio tu dia connect ke width scale. So basically kita punya kamera ni dia boleh control kita punya width scale. Okay, so kalau kita tengok bahagian tengah ni, kalau compare dengan bahagian yang hujung, dia nampak berbeza. Okay, so mungkin nak tengok perbezaan lah, kita cuba delete dulu sekejap, and then kita cuba ambil snapshot. Okay, so ni just width scaling dalam kita buat tadi 0.4. Okay, so ni tanpa ada apa-apa node yang lain. So kita tengok. Okay, kita cuba stop je and then kita re-render balik. Okay, and then kalau kita klik ikon kamera ni, kita boleh snapshot. And then kalau kita masukkan AI facing ratio ke width scaling. Okay, and then kita tunggu dia habis render. Okay, kita snapshot sekali lagi. So kita boleh tengok perbezaan ya. So ni tanpa facing ratio, ni dengan facing ratio. Okay, so kita ada variation sikit dalam kita punya width lah. Okay, and then okay, satu lagi option yang saya nak adjust kat sini ialah dia punya mask color. Okay, so kalau kita tengok option ni, so ID difference ni maksudnya kalau kita ada different material. Tapi buat masa ni untuk mudahkan kerja, kita just untick dulu. Okay, sebab kita ada kita punya mesh ni dia separate, so kita tak perlu tick ID difference atau shader difference. Okay, so kalau kita tak nampak apa-apa perubahan ni, maksudnya kita still dalam gambar ni. So kalau kita klik I ni, dia akan pergi balik kita punya render. Okay, so saya nak cuba adjust mask color. So kalau kita adjust, kita tak nampak apa-apa perubahan sangat. Okay, so apa saya nak buat ialah saya nak cuba dapatkan variation color tu. Okay, so dia susah sikit nak explain. So apa saya nak buat ialah just follow je. So apa saya nak buat ialah kita guna AI utility. Okay, so kalau kat Arnold kita ada AI utility, and then apa node ni boleh buat ialah dia bagi random sikit kita punya shape ni. Okay, so kalau kita pergi AI tu, kita cuba masukkan AI utility ke mask color. Okay, and then kita boleh nampak kita dapat shape yang lebih define lah dekat kita punya model ni. Okay, and kita boleh adjust option dekat sini, tapi saya rasa kalau default dia nampak lebih nampak ok lah. Okay, so kalau kita pergi end.i, okay, ni default punya setting. So saya nampak ok je. Kita boleh cuba try different options. Okay, tapi untuk demo ni saya just guna default je. And then kalau kita nak adjust dia punya width ni, so kalau kita nampak kita dapat terlalu banyak sangat hitam tu. So kalau nak adjust, so kita boleh adjust kita punya facing ratio. So mungkin saya try 0.3. Okay, so dia tak ada nilai yang tertentu, kita kena banyak adjust sendiri lah. Okay, and kalau kita nampak macam warna putih dengan hitam ni dia invert, so kita boleh klik invert, and sepatutnya dia akan invert value tu. Okay, so ni kita kena banyak buat adjustment. So kita boleh cuba try 0.5.
B.2. Okay, and kita boleh juga adjust threshold. Okay, tapi saya rasa mungkin default value ni nampak lagi elok. So kalau nampak tak berapa bagus, kita boleh je nak remove. Tapi saya rasa kita boleh guna ni untuk dapatkan lebih banyak width lah daripada kita punya geometry tu. Okay, and then so lagi kalau kita pergi AI Tone, kita ada tone map. So kalau kita pergi ke base, okay, so kalau kita tengok tone map ni, kita boleh adjust macam kontras dalam render kita ni lah. Okay, so kalau kita tengok kita punya render, mungkin dia terlalu flat. So kalau kita adjust tone map ni, and then kita tambah satu lagi node. So saya nak tambah RAM node. So RAM node ni basically kalau kita pergi ke Maya, so RAM node ni Maya punya node. So kita klik RAM. So RAM ni dia just gradient value. So saya nak plug in RAM ni ke base kat tone map. Okay, so saya just middle click, drag ke tone map. Okay, so kalau kita tengok, kita nampak ada perbezaan sikit dalam dia punya tone. So kalau kita pergi ke RAM, kita adjust value daripada hitam ke putih. Okay, mungkin kita kena adjust sikit. So kita kena banyak adjust bahagian facing ratio ni. Okay, mungkin saya cuba setting tu. Tapi rasanya mungkin tak berapa ni lagi. So kita kena banyak cuba adjust manually lah. Okay, so ni depend dengan kita punya scene juga. Okay, so macam scene saya ni, saya ada banyak asset yang bulat. So kita akan nampak perbezaan banyak daripada dinding ni dengan aset-aset yang saya ada kat sini. Okay, so saya rasa mungkin value ni cukup lah untuk saya punya scene. Okay, and then satu lagi untuk kita bagi nampak sikit depth lah dekat kita punya render ni, apa kita boleh buat ialah kita boleh tambah macam comic punya effect. Okay, so kalau kita pergi AI Tone, kalau kita pergi ke geometry, ke bar mapping ni, kita boleh tambah fake bar mapping. So basically bar mapping, tapi dia supaya kita nampak lebih macam half tone punya shader lah. Okay, so apa kita buat ialah kita tambah dekat Maya kita ada noise shader, noise punya node. So basically noise ni dia just texture yang kita boleh adjust procedurally. Okay, so kita boleh adjust threshold,
and then kita boleh adjust frequency. Okay, so dekat AI tu ni saya adjust media clip noise ni ke bar mapping. Okay, and kita kena make sure kita punya geometry ada UV. Kalau tak ada UV mungkin dia akan nampak result macam lain sikit. And then apa yang kita nampak ni, kita boleh adjust bump depth ni. Mungkin kita lowerkan mungkin 8.1. Okay, sebab saya tak mahu nampak sangat dia punya depth. Okay, and then kita boleh adjust setting dia dekat noise. So mungkin noise dah terlalu besar, so kita boleh kecilkan noise tu. So kalau kita pergi ke amplitude, kita boleh lowerkan setting. Okay, so saya still nampak ni. So mostly setting dekat sini lah kita kena banyak adjust. And also dekat frequency. Okay, so frequency ni dia akan bagi nampak lagi banyak random noise lah. And then noise start ni kita boleh juga guna mungkin Perlin noise. Okay, supaya kita tak nampak sangat bulging dekat dinding. Okay. Alright, so ni basically semua setup yang saya adjust, yang saya setup lah dekat shader ni. Okay, so saya boleh maximize untuk buat rujukan. Okay, so kalau kita tengok balik dekat AI Tune, so firstly kita adjust width. Firstly kita kena make sure dekat render setting, dekat filter type kita kena adjust ke contour. Okay, supaya AI Tune tu dia boleh berfungsi. And then kalau kita tengok dekat shader ni, dekat scale, okay, dia punya ketebalan dia tu saya adjust. Saya masukkan okay, AI facing ratio. Okay, and then mostly adjustment kita kena buat banyak lah adjustment kat sini. Okay, and then width scale, and then kita tengok balik dekat base. So dekat tone map saya masukkan, okay, base tone map saya masukkan RAM shader. Okay, so basically just black and white. Okay, and then kita boleh adjust correlling lah. Okay, so kita kena tengok render and then kita boleh adjust at the same time. Okay, kita tengok and then saya tambah bump mapping dekat mapping lah. Okay, so saya tambah noise shader. Okay, so boleh tengok untuk rujukan. And then saya nak load, saya ada satu lagi file yang saya dah spend time adjust small adjustment ni. So kalau saya buka balik file tu, saya pause video sekejap. Okay, so saya dah load sini, and ni saya spend around mungkin 20 minit just adjust saya punya adjustment ni. Okay, so banyak benda yang saya set up lain sikit daripada yang saya demo tadi tu. Okay, so ni apa yang saya dapat lepas saya just play around lah dengan adjustment ni. So kalau tengok RAM ni saya tak adjust sangat, and mostly dekat AI facing ratio ni saya kena banyak adjust. So depends on kita punya scene, dia mungkin nampak blind sikit. Okay, and then AI utility saya tak adjust sangat. So basically dekat noise and AI facing ratio lah yang saya banyak buat adjustment. Okay, and then ni apa yang saya dapat at the end. Okay, so kalau kita tengok adjustment yang berlainan tu, kita akan dapat result yang berlainan lah. Okay, so saya rasa yang mostly yang effect kita punya tone ni mungkin kita punya noise. So kalau tengok saya rasa ada adjust a few adjustment kat sini. Okay, so depends on kita punya scene. Okay, so itu saja untuk lecture ni. Thank you.